kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Okey, terima kasih Nur Ashikin Harul untuk cerita pagi Negeri Sembilan. Dalam kita menuju ke PRU15 ini, pastinya isu-isu yang turut menjadi tumpuan ialah bagaimana sebenarnya untuk kita memperkasakan wanita dan juga bagaimana peranan wanita ini boleh diangkat bukan sahaja dalam bidang perniagaan tetapi juga dalam sektor ataupun bidang politik. Ya, ianya menjadi satu suara yang cukup penting. Kalau kita lihat di Singapura juga dikepalai oleh seorang wanita. Jadi suara wanita bukan sahaja kita perlu lihat di peringkat Malaysia, malah ia juga berkuasa di peringkat antarabangsa. Untuk kita bercakap mengenai tiada yang tertinggal, wanita perkasakan komuniti keluarga Malaysia. Hari ini kita sangat berbesar hati bersama dengan Puan Wan Azliana Wan Adnan, iaitu pengerusi Pertubuhan Aspirasi Wanita Malaysia ASWA ataupun ASWA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat hari ini Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti mana mukadimah tadi saya katakan, kini wanita juga ingin sama rata. Kalau tak sama rata tak tinggal banyak sangatlah dengan lelaki. Bukan sahaja dalam sektor politik tetapi juga untuk di dalam organisasi yang besar. Kerana kalau kita boleh lihat agak kurang wanita, pelibatan wanita di bahagian atasan. Jadi bagaimana Puan melihat perkara ini dan juga peranan kita sebagai wanita untuk memperkasakan wanita yang lain? Okey, terima kasih. Sebenarnya wanita ni dia bukannya nakkan tanggungjawab lelaki. Tapi wanita ni nak suara wanita didengari. Dan nak didengari tu perlulah ada pemimpin-pemimpin wanita di dalam Dewan Rakyat. Tapi malangnya kita masih tak capai tahap minimum 30% wanita dalam Dewan Rakyat. Jadi dalam PRU yang akan datang ni kita harus ubahlah. Dan melantik lagi ramai wanita-wanita sebagai pemimpin. Katakanlah aspirasi untuk kita mencapai 30% perwakilan dalam parlimen kita adalah daripada golongan wanita. Adakah ia mampu untuk merubah lanskap politik kita berdasarkan penentuan dasar-dasar dan juga polisi-polisi yang akan dibentuk pada masa akan datang? Sudah tentulah jika wanita ramai dalam Dewan Rakyat, sudah tentu dia dapat mengubah lanskap politik. Maknanya suara-suara wanita ni akan didengari. Dan wanita ni sebenarnya bagi saya seorang multitasker. Tak tahulah Rizwan setuju tidak. Ya, betul. Wanita ni memakai pelbagai topi. Seorang isteri, seorang ibu, anak, bekerja, di rumah adalah home minister. Malah ada yang finance minister. Oh, itu penting. Itu penting kan. Jadi kita perlukan suara wanita. Betul. Sebab tu apa yang saya lihat dalam politik sekarang, wanita ni hanyalah diletakkan di dalam sayap. Dan wanita tidak diletakkan di dalam kepimpinan tertinggi dalam parti politik. Malah masa pencalonan PRU 14, peratus calon wanita tidak hanya mencapai 15%. Kalau menang pun baru berapa peratus. Parlimen yang terdahulu tu dalam 14% tak salah saya. So masih tak capai minima 30%. Jadi untuk mengubah dasar-dasar ni, suara wanita perlu didengari. Kalau kita cakap pasal dasar ni banyak. Macam dasar baru-baru ni RUU Akta Anti Gangguan Seksual telah diluluskan. Setelah mengambil masa lebih kurang 10 tahun baru lulus. Jadi kita perlu lebih banyak wanita. Dan kita juga perlu, kalau kita baru-baru ni kan dalam kes federal court ni ada isu warga negara, isu anak. Ya, jika wanita tu berkahwin dengan suaminya foreigner, anaknya bukannya automatik. Ini adalah satu permasalahan yang besar dan diskriminasi pada wanita sebenarnya. Patutnya anak itu secara automatiknya haruslah warga negara Malaysia. Inilah ketidakadilan yang berlaku pada wanita. Dan siapa yang mampu mengubah ni? Wanita. Sebab hanya wanita yang memahami isi hati dan juga permasalahan wanita sebenarnya. Dan kalau kita boleh lihat di peringkat akar umbi ataupun on the ground, sebenarnya pelibatan wanita dalam politik memang cukup kuat. Kalau waktu berkempen apa, wanita lah yang ada. Jarang saya nampak lagi. Lelaki adalah dia bercakap tu mungkin, tapi yang bergerak ke hulu dan ke hilir itu wanita. Tapi malangnya wanita ini tidak diangkat ke peringkat atasan. Itu yang sebenarnya perlu kita berikan tumpuan. Tapi macam tadi Puan katakan, untuk kita mengubah dasar, kita banyak berikan tumpuan
mengenai isu wanita, keluarga dan juga masyarakat. Mungkin kita bercerita mengenai keganasan rumah tangga dan sewaktu dengan ataupun yang tadi kes pasal anak. Tapi apa di antara isu lain yang mungkin kita terlepas pandang mengenai wanita, keluarga dan juga masyarakat ni, Puan? Okey, sebenarnya banyak isu penambahbaikan yang kita boleh buat antara dasar dan polisi negara ni. Contohnya di Aswa sendiri, kita memang menggerakkan isu-isu wanita dan kanak-kanak. Kita tak boleh kata kita hanya fokus pada wanita. So, kalau kita kata wanita, di belakangnya ialah siapa? Anak-anak. Jadi isu ni isu bersama. So di Aswa ni kita bawakan baru ni bulan 6 kita dah gerakkan satu gerakan untuk menggubal Akta Anti Buli. Saya sendiri sebagai peguam memang terlibat dalam kes-kes buli di sekolah. Tapi apabila kita berbincang dengan kawan-kawan, sebenarnya buli ni bukan hanya berlaku di sekolah. Malah ia berlaku di tempat kerja dan juga di rumah. Keganasan rumah tangga tu itu adalah satu bentuk buli. Jadi jika kita faham apakah itu buli, barulah kita tahu macam mana nak mendapatkan hak kita. Jangan kita ditindas. Itu yang kita nak menggerakkan sekarang. So Aswa ni dah berjumpa dengan pelbagai pemimpin merentasi fahaman politik. Ya, kami nak akta ni digubal supaya adanya akta khas mengenai anti-bully. Sebagaimana kita dah berjaya untuk RUU Akta Anti gangguan seksual, kita mahukan juga Akta Anti-Bully. Di mata seorang peguam, bagaimana anda melihat kesaksamaan gender? Seperti mana yang kita bincangkan sebentar tadi, wanita perlu diangkat, suara wanita perlu diangkat supaya dia sama dari segi pembuat keputusan dan sebagainya. Di mata anda, kesaksamaan itu bagaimana? Kalau tadi yang kita bincangkan, Ridwan, memang tak samalah, tak sama rata. Jadi kesaksamaan itu bagaimana yang anda mahukan? Kita mahukan lagi ramai wanita dicalonkan semasa PRU 15. Kalau kita tengokkan PRU 14 dulu, tak sampai 10%, 14%. Itu baru dicalonkan. Kalau yang menang tu berapa peratus lah. Jadi kali ini haruslah dicalonkan lebih 50% untuk memastikan minima 30% tu dicapai di Dewan Rakyat. Masa itulah akan berlaku perubahan landscape politik. Betul. Saya rasa apa yang perlu kita berbetulkan ialah definisi dan juga konsep itu. Bila kita bercakap kita mahu suara kita didengar, bukan kita nak equality itu. Equity itu yang kita perlukan, bukan equality. Kan pula kita side sebelah sikit dengan sedekah sikit. Kesian Ridwan. Perbincangan terbuka kerana ia pun disebut juga dalam SDG Sustainable Development Goals di bawah PBB kan. Suara wanita juga perlu diangkat. Silakan Syafiqah bertanya teruskan. Apa Ridwan, sebab bila konsep ini orang tak faham. Jadi kadang-kadang orang rasakan perempuan ni nak sama hebat, nak sama kuat kan. Bayarlah bila sama-sama. Bukan itu maksudnya. Bukan equality dari segi itu, tapi dari segi equity. Jadi bagaimana sebenarnya peranan Aswa sendiri untuk memperbetulkan konsep ini dan juga mentaliti masyarakat, bukan sahaja dari konsep yang equality dan juga equity, tapi daripada segi definisi bully itu. Sebab saya berminat dengan apa yang dibawakan oleh pihak Aswa tadi. Dalam Aswa ni, walaupun kita ni wanita sahaja, kita tak ada ahli-ahli lelaki, tapi kita bukan hanya memperjuangkan hak wanita, kita juga memperjuangkan hak lelaki. Sebenarnya kalau Syafiqah tengok kan, mangsa keganasan rumah tangga ni sebenarnya bukan hanya wanita dan kanak-kanak. Ada lelaki tapi minoriti. Sebab itulah wanita-wanita perlu bangkit memperjuangkan hak wanita. Tapi tak bermaksud kita pinggirkan hak lelaki. Jadi itulah yang Aswa buatkan, kita banyakkan program kesedaran. Kesedaran ni penting, awareness. Jika kita tahu hak kita, kita boleh lindungi hak kita. Bukan hak kita saja, hak keluarga kita, anak kita, keluarga kita, semualah masyarakat. Itu pentingnya kesedaran. Ilmu ni penting. Ya, betul. Ilmu itu cukup penting, juga pendidikan untuk kita meletakkan diri kita itu, cara kita berfikir secara rasional dan sebagainya. Malangnya kita boleh katakan bahawa masih ramai lagi yang mungkin tidak faham tentang hak wanita, Akta RUU, Undang-Undang Anti Gangguan Seksual dan sebagainya. Mungkin selepas ini akan wujudnya RUU untuk anti buli dan sebagainya. Tapi kefahaman, contohnya masyarakat yang berada di luar bandar, mungkin tidak semua faham tentang
undang-undang ini, perkara-perkara yang profesional ini, tetapi mereka lebih terikat dengan cara kehidupan yang lebih tradisional. Masyarakat kampung yang betul-betul orang kata mengamalkan gaya hidup yang seperti dahulu. Macam mana pula untuk golongan sebab itulah, seperti ini? Luan, pentingnya awareness program. Program memberi kesedaran. Kita ni macam bercakap kan, kita tak boleh bercakap hari ni, besok kita tak buat. Kita kena selalu turun ke padang. Memberi kesedaran pada semua, pada masyarakat. Macam saya rasakan ilmu undang-undang ni sangat penting. Betul. Bila kita tahu apa hak kita kan, insya-Allah kita boleh jaga hak kita dan jaga hak keluarga kita. Sebab tu ilmu tu penting. Kita bukannya hanya peguam saja yang bertanggungjawab memberikan kesedaran. Semua ahli politik, ketua kampung, semua patut terlibat sama. Okey. Jadi macam Pertubuhan Aswa ini bagaimana sebenarnya peranannya dalam membentuk lagi ataupun memperkasakan lagi komuniti di Malaysia ini? Dalam Aswa ni kami sebenarnya kalau boleh lihat kan, wanita ni memang penggerak komuniti. Kan? Kita ada persatuan apa ni, banyaklah persatuan kalau kat kampung-kampung tu, banyak sangat persatuan. Semuanya terdiri daripada wanita. Tak perlu pun pejabat. Mereka boleh gunakan rumah untuk berkumpul dan buat program. Jadi dalam Aswa ni, kita ni adalah aktivis. Kita nak menggerakkan kerajaan dan agensi-agensi NGO semua untuk bersama-sama. Macam contoh yang kita buat sekarang ni lah, Akta Anti-Bully. Memang penting ni, bully ni macam Syafiqah. Dekat tempat kerja pun dibuli. Tapi kita tak sedar. Yang tu pentingnya ilmu. Kadang-kadang sedar tapi tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu. Kalau lapor nanti kena buang pula. Baru-baru ni saya telah dijemput untuk jadi panel gangguan seksual, isu gangguan seksual. Kadang-kadang kan kita apabila kita tak pernah imagine benda tu akan berlaku pada kita, apa yang kita buat? Kita tergamar kan? Ya, betul. Apabila kita dicabul, katakanlah di tempat awam. Betul. Okey, dicabul kita, dia pegang macam tu. Kita sebenarnya tak tahu macam mana nak react. Kalau kita tahu itu adalah satu perbuatan salah dan bagaimana nak react, kita dah prepare. Sebab tu pentingnya bagaimana, macam saya katakan, okey, kalau kita baru saja dicabul, apa yang kita perlu buat? Apa dia? Immediately tulis kronologi. Tahu tak apa itu kronologi? Kita tulis apa yang berlaku, pakai baju apa, kata pencabul tu pakai baju apa yang dibuat, dan kita tulis. Dan senang nanti kita nak buat laporan polis dan pergi mendapatkan rawatan di hospital. Itu pentingnya ilmu tu. Betul. Dia sama macam rogol cuka. Kena memang terus kena buat check up. Dalam masa tempoh 24 jam. Kalau tak nanti hilanglah bukti-bukti tu. Tak ada. Okey. Jadi kesedaran itu cukup pentinglah untuk kita menyebarkan kesedaran itu. Ini macam Ridwan. Macam Ridwan pula yang kena ceramah. Berkongsi kan. Saya faham. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya tak cukup 10 minit. Seronok sebenarnya dan juga bagus topik ni untuk kita memperkasakan wanita di luar sana. Bukan memperkasakan dari segi, kalau selalu kita cerita pasal kejayaan, tapi ini dari segi ilmu tentang undang-undang khususnya. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada tamu kita, Puan Wan Azliana, Wan Adnan, Pengerusi Pertubuhan Aspirasi Wanita Malaysia Aswa. Terima kasih banyak. Okey, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Ada banyak lagi perkongsian yang akan kami berikan kepada anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Seronoknya kalau berkelah dekat sini.